Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Kemboja selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2022 akan menjadi tumpuan serantau pada bulan November ini, di mana negara berkenaan bakal menghoskan sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang menghimpunkan para pemimpin ASEAN dan rakan-rakan dialog bagi meneruskan perbincangan mengenai agenda dan keutamaan ketiga-tiga tunggak komuniti ASEAN, iaitu ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN Socio-Cultural Community serta mengukuhkan kerjasama ASEAN bersama rakan-rakan dialog. Ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijangka berangkat ke sidang-sidang kemuncak ASEAN tersebut yang akan berlangsung di Phnom Penh, Kemboja pada 10 hingga 13 November 2022. Ini termasuk keberangkatan baginda bersama para pemimpin lainnya bagi menghadiri majlis pembukaan sidang-sidang kemuncak ASEAN dan majlis santap malam yang akan dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Samdech Akamoha Senapati Teko Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja. Di bawah tema ASEAN ACT Addressing Challenges Together, Kemboja menekankan semangat kebersamaan yang mana ASEAN sebagai satu komuniti yang harmoni, aman damai, stabil dan makmur bersama-sama memberikan tindak balas dan menangani cabaran-cabaran serantau dan global termasuk perubahan iklim, keselamatan makanan dan ancaman keselamatan serantau serta memajukan pemulihan pasca pandemik COVID-19, pembangunan mampan, perdagangan dan teknologi. Kali terakhir ke bawah Dunia Maha Mulia berangkat ke Phnom Penh adalah pada tahun 2012 bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-20, sidang kemuncak ASEAN ke-21 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Kerajaan Kemboja. Selepas sidang-sidang kemuncak ASEAN dan sidang-sidang kemuncak berkaitan tersebut, ke bawah Dunia Maha Mulia akan meneruskan keberangkatan baginda di Phnom Penh dengan mengadakan keberangkatan negara ke Kemboja pada 14 November 2022 yang menandakan keberangkatan negara kali kedua baginda ke negara berkenaan selepas mengadakannya buat pertama kali pada 4 hingga 7 April 2007. Ke bawah Dunia Maha Mulia antara lainnya dijangka akan menghadiri majlis perjumpaan bersama His Majesty Priah Vat Samdech Priah Boromnath Norodom Sihamoni, King of Cambodia, dan juga akan bertemu Tuan Yang Terutama Samdech Akamoha Senapati Teko Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan kerjasama dua hala dan pelbagai hala serta usaha-usaha untuk meningkatkan hubungan tersebut sebelum menyaksikan majlis penandatanganan memorandum persefahaman antara kedua-dua buah negara. Keberangkatan negara baginda ke Kemboja ini akan mengesahkan semula hubungan dua hala yang mesra dan seterusnya menggariskan keperluan untuk terus menjalin dan meluaskan kerjasama bagi manfaat yang lebih besar kepada rakyat kedua-dua buah negara. Ini termasuk kerjasama dalam bidang perdagangan, pendidikan, belia, sukan dan kebudayaan. Pada tahun ini, negara Brunei Darussalam dan Kemboja menyambut ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik sejak hubungan berkenaan dijalinkan pada 9 Jun 1992. Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN BSC mempunyai mandat untuk menyediakan maklum balas sektor swasta dan panduan bagi meningkatkan usaha-usaha ASEAN ke arah integrasi ekonomi. Selain menyediakan maklum balas sektor swasta mengenai pelaksanaan kerjasama ekonomi ASEAN, majlis tersebut juga mengenal pasti bidang-bidang utama bagi pertimbangan para pemimpin ASEAN. Sehubungan itu, laporan pengerusi Brunei bagi ASEAN BSC 2021
diserahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Laporan tersebut mengandungi maklumat komprehensif ASEAN BSC antaranya di bawah jawatan pengurusi, agenda dasar, projek warisan Brunei dan meja bulat ASEAN. Aktiviti ASEAN BSC juga lebih menumpukan dalam menilai dan mengenal pasti isu bagi memudahkan dan mempromosikan kerjasama ekonomi dan integrasi selain menjalankan program dan projek sebagai sokongan kepada AEC Strategic Blueprint 2025. 65 pengusaha mengikuti gerai jualan Mini Expo Hari Peladang Petani Penternak dan Nelayan kali ke-12. Beberapa pengusaha mengambil peluang untuk menjalinkan kerjasama perniagaan atau pemadanan bisnes bagi mengembangkan lagi perusahaan. Dengan menerima seramai 6,000 pengunjung dari hari pertama expo tersebut diadakan, ia dilihat amat menggalakkan. Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan menyatakan perkara itu semasa majlis penghargaan Mini Expo Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan. Katanya Mini Expo ini akan dapat memberikan sedikit sebanyak gambaran dalam meningkatkan kefahaman mengenai cabaran dan hala tujuan sektor pertanian, perikanan dan agri makanan untuk mencapai hasrat dan matlamat Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah bagi pemenang kategori tanaman dan kategori komoditi yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pemangku Menteri Sumber Utama dan Pelancongan. Juga diadakan pameran jualan produk perikanan, pertanian dan agri makanan dari 4 daerah. Mini Expo Hari Peladang Petani Penternak dan Nelayan ke-12 yang diadakan selama 4 hari berakhir kemarin. Sepanjang Mini Expo diungkapkan pelbagai produk hasil dari industri tanaman, ternakan, perikanan dan agri makanan dipamerkan dan dijual. Semasa ditemui RTB, rata-rata pengusaha yang menyertai Mini Expo melahirkan rasa puas hati kerana berpeluang mempromosikan produk masing-masing menerusi jualan dengan potongan harga yang memuaskan. Kami ada membuat promosi yang jauh berbeza dengan harga pasaran yang biasa kami pasarkan di Pasar Gadong dan juga di Rimba Horticulture. Manakala kalau pokok-pokok buahan kami ada menyediakan pokok yang rare, contohnya seperti strawberry, pokok fig, bidara dan buah-buah yang lain. Serikat kami membuat penjualan daripada rantaian bahan-bahan pertanian sehinggalah produk-produk pertanian sehinggalah produk-produk yang diproses melalui apa yang kami lakukan yaitu media-media tanaman and then baja-baja. These are all the rapid demand sehinggalah bahan-bahan tanaman seperti terung, lada dan juga bindir. Ada lauk fresh daripada kapal kami, tangkapan kami sendiri from Brunei Sea, and then kami punya ikan yang di sini ada macam-macam yang kami fokuskan for the company is actually yellowfin tuna, which is dinamakan sebagai bokulan sisik kuning. Mesyuarat Lembaga Pentadbiran Program Penilaian Pelajar Antarabangsa PISA ke-54 diadakan secara hybrid pada 2 hingga 4 November 2022 di Republik Azerbaijan. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Dr. Dayang Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Mesyuarat dihadiri oleh 140 peserta dari 70 buah negara. Mesyuarat antara lain bagi mengkongsikan kemajuan PISA 2022 dan 2025, membincangkan strategi jangka panjang PISA untuk tahun 2024 hingga 2033 dan program berkaitan PISA termasuk program penyelidikan, pembangunan dan inovasi. Mesyuarat selama 3 hari dikendalikan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD.
Kawasan 4 Rancangan Perumahan Negara Rimba Mukim Gadong A mengadakan majlis pengundian dan pemilihan untuk calon ketua kampung kawasan berkenaan. Majlis berlangsung di Sekolah Rendah Rimba 1. Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, dalam ucapannya antara lain berkata, keputusan pengundian dan pemilihan yang diperoleh hasil penyertaan anak buah kampung lebih menyeluruh adalah penting dalam menentukan pemimpin akar umbi yang akan memimpin di sesebuah kampung atau mukim. Calon tunggal Awang Haji Julkipli bin Haji Ibrahim merupakan pesara angkatan bersenjata di Raja Brunei. Keputusan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung akan diharapkan kepada lembaga perjawatan, disiplin dan tata tertib penghulu mukim dan ketua kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu mukim Kiudang diadakan di Dewan Sekolah Rendah Birau menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Calon tunggal Awang Muhammad Amir bin Haji Omar Ali berusia 53 tahun. Keputusan Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Kiudang akan dihadapkan ke lembaga perjawatan, disiplin dan tata tertib penghulu mukim dan ketua kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Bimbingan Haji dan Umrah Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan kursus asas haji di daerah Brunei dan Muara, daerah Belait dan daerah Temburong. Di daerah Brunei dan Muara, kursus asas haji diadakan di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Perpindahan Berakas. Kursus yang disertai lebih 60 orang peserta mengongsikan mengenai ibadah haji dan umrah serta pengenalan dan sejarah tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Jangan kurang daripada 5 jam setengah. Sementara itu, di daerah Belait, kursus asas haji diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. 107 peserta menyertai kursus berkenaan yang dihasrat dapat membantu bakal jemaah haji mempelajari, memahami atau meningkatkan kefahaman seterusnya melakukan ibadat haji dengan lebih menghayati dan melaksanakannya dengan sempurna. Manakala di daerah Temburong, kursus asas haji diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Kursus yang diadakan selama 6 minggu antara lain menyentuh mengenai pekerjaan haji dan pengetahuan ibadah haji seperti rukun haji, wajib haji, sunat haji dan seumpamanya. Semasa itu pun ada orang membawa buku kan? Tahu apa tu? Buku. Baca. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes berada dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan maklumkan 442 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.8%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.7%. Dengan visi menjana graduan inovatif dan bersedia masa depan, Politeknik Brunei kekal fokus ke arah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran untuk semua program selaras dengan piawaian institusi pengajian tinggi antarabangsa. Ini dapat dilihat menerusi pameran Internship Incubation pelajar tahun akhir Politeknik Brunei.
Pameran mengetengahkan modul dalam membantu para pelajar untuk memikirkan perniagaan dan mengembangkannya serta memaksimumkan peluang perniagaan mereka. Para pelajar juga mendapat sokongan dari beberapa pakar dalaman serta industri termasuk Shell LifeWire Brunei, Darussalam Enterprise dan Asia Inc. Forum. Alhamdulillah adalah few companies approach us and wants to collaborate and make this happen lah. Our plans for now it's business card, and in the future we're trying to buat e-menus for cafes and restaurants, so maybe customer can just order dari tempat duduk, nggak payah ke counter. My group and I will plan to extend lagi lah the product katakan, since there are only 3 products saja. Kami mau offer produk seperti cawan, seperti itulah mousepad. Since demand, ada orang demand mau mousepad macam tu. Basically what we do is that we wanted to acknowledge the students, especially children nowadays. So with the board game itself, we wanted for them to actually play and then educate themselves a little bit of places of attraction in Brunei. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara mungkin akan mengalami gangguan bekalan air sepanjang tempoh peralihan musim tengkujuh ini. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan gangguan berkenaan bukan disebabkan oleh penutupan sistem bekalan air, tetapi pengeluaran bekalan air bersih dari loji rawatan air Bukit Barun sedikit terjejas disebabkan oleh kekerapan aktiviti flushing dan penyucian di loji yang sedang giat dilaksanakan. Aktiviti dibuat bagi mengatasi perubahan yang kerap berlaku ke atas kualiti air mentah Sungai Tutong pada masa ini. Orang ramai dinasihatkan untuk mengisi air bersih ke dalam bekas-bekas air dan bagi yang mempunyai tangki rumah dan penapis air bersendirian hendaklah memastikan peralatan tersebut sentiasa dalam keadaan bersih dengan melakukan rutin flushing dan backwashing. Sebarang aduan mengenai bekalan air, hubungi talian Darussalam 123 melalui WhatsApp seperti yang tertera. Sukan bersempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-29, Jabatan Perkhidmatan Awam dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan dan Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam telah menganjurkan acara riadah amal Hari Perkhidmatan Awam. Perasmian acara dan pelepasan aktiviti berbasikal disempurnakan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke-29. Manakala pelepasan bagi aktiviti walkathon lelaki dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Manakala walkathon wanita pula disempurnakan oleh Datin Hajah Zubaidah binti Haji Mahmud, isteri Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri, juga menyertai timbalan-timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Lebih 500 orang peserta menyertai acara walkathon 2022 Politeknik Brunei. Aktiviti yang diadakan bersempena memperingati ulang tahun penubuhan Politeknik Brunei ke-10 itu berlangsung di Ibu Negara. Hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku pengerusi lembaga pengelola Politeknik Brunei. Walkathon sejauh 2.5 km mengelilingi kawasan sekitar Jalan Ong Somping. Aktiviti turut dimeriahkan dengan pameran projek pelajar akhir tahun yang mengetengahkan produk-produk hasil para pelajar keusahawanan yang mengetengahkan barangan perkhidmatan perekaan, teknologi, permainan dan makanan. Kumpulan Nurses Warrior menjuarai kejohanan bola jaring Piala Menteri Kesihatan antara jabatan-jabatan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Kesihatan menentang kumpulan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah Tutong dengan mata 23-14. Kejohanan berlangsung di Bolkiah Garrison Kementerian Pertahanan.
Hadir Datin Dr. Hajah Nur Aslinah binti Haji Ramli, isteri Menteri Kesihatan. Disertai 11 pasukan dari kementerian berkenaan, kejohanan diadakan bagi meningkatkan kecergasan, persefahaman dan kerjasama dengan melakukan aktiviti-aktiviti kesukanan.